Pukul berapa masuk stadium? Pukul 4 petang. Tuan-tuan boleh jamuk ke tuan-tuan? Amo tak tahu. Kita tanya tuk lebah hak lain lagi. Lama meroyak ke dia kata ustaz Muhtar mai royak tak leh. Amo malah jawab. Tuan-tuan jangan tanya ustaz-ustaz. Murabi ambo tanya ustaz Zahid dulu. Tanya dia. Boleh jamuk ke tak? Pukul 4 masuk tu. Asar pukul berapa? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bersama dengan amba pada pagi ini. Amba suka menarik perhatian dengan 2-3 perkara yang seorang wali Allah sebut. Zulnun al-Misri, seorang wali Allah. Waktu hayat dia, tak ada orang kata dia ni bagus. Orang pandai hina dia. Pasal benda yang dia buat, boleh katakan menyalahi adab lah. Tak berlagu angin dengan orang lah. Bahasa mudahnya begitu. Apabila dia mati, orang kampung tu tak si urus mayat dia. Pasal orang pandai dia ni hidup, jijik. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Walaupun manusia pandai hina, tetapi Zulnun al-Misri adalah hamba aku, wali Allah. Dia mulia di sisi aku. Allah Ta'ala persebabkan 3-4 orang dalam kampung tu terdetik di hati nak uruh mayat dia. Kecek bapak dia. Dia kata, lembu mapuh kita kambuh. Takut bang busuk. Tak ada orang nak gali, ambil keh. Takut bang busuk. Ini kan pula manusia mati, kita tak setani. Bukan setakat bang busuk, ngosek orang pun. Langsunglah terdetik 2-3 orang, dia kata tak apalah, orang lain tak si urus, kita pakak-pakak urus. Maka menguruslah mereka itu. Tolong mandikan, tolong kapalkan, tolong semayalah. Last kali usunglah 4 orang ni buat dikubur. Cuba tuan-tuan muslimin muslimat bayangkan, ketika mayat ni diusung, betul orang biasa. Habis biasa, mayat Zulnun kecil. Wahai orang yang mengusungku, berhenti seketika, aku nak semaya. Agak-agak lagu mana? Ambo tahu. Terserah, yaklah sebab sama pun tahu ambo. Nang botinang tui batu tui jodoh. Tuan-tuan hamba tak tahulah, pasal tengok gaya tu macam mak kilau lah kau nampak kan. Agak-agak berapa lama semaya? 5 minit, 10 minit ibu-ibu. Sudah aja semaya, mayat Zulnun kata dia, wahai orang yang mengusungku, percepatkan perjalananmu. Aku tidak sabar nak menemui kekasihanku. Tak sabar nak menemui kekasihanku. Berunggah hak musuh. Sudah ke bumi kapal semua. 3-4 orang ni pergi minum air. Jumpa dengan orang kapal. Oh, dia kata parut. Muju popokmu tak telur. Dia kata, apa? Kami 2-3 orang ni telur mayat Zulnun. Kecek weh.
Kecil ke mana? Betul lah orang biasa. Sudah biasa. Mayat Zul kata berhenti. Tak semaya asal. Tengah orang pakat dengar belakang. Apa ni? Lebih kurang begini lah dunia. Lepas tu, sudah mayat asal dia kata percepatkan. Dia tak sabar nak menemui Allah Ta'ala. Kekasih dia. Berongga pok kita. Dalam ramai-ramai orang dengar cerita tu, ada seorang tu. Dia kata kalau setara ni, dia kata Sunni ni bukan calon-calon orang. Berhenti nak semaya asal. Lepas dia deklarkan Allah Ta'ala kekasihnya. Dia pergi tanya. Sebab ada seorang tu dia kata waktu Zunnun hidup dulu, dia ni rajin nak awak pergi makan. Kucing kurat kita lepas tulis kepala ikan. Zunnun orang pandai jijik ke apa-apa ada juga hamba Allah Ta'ala tolong awak pergi makan sia. Dia kata kalau kita tanya dia tu, dia tahu kan dia tu pasal dia makan sokmo. Orang tu pun dia kata waktu Zunnun hidup dulu aku tengok sokmo dia makan ke dia. Siapa dia sebenarnya Zunnun? Orang ni kata ke dia. Dia kata tok guru aku tu. Tok guru aku. Di antara pesanan tok guru aku kat aku masih segar dalam ingatan. Kalau mu nak kenal orang yang rusuk hati, kerohanian dia rusuk, kerohanian dia rusuk, hati dia penuh, ada beberapa kali. Tok guru aku pesan, kalau mu nak cek orang ni penuh hati, satu daripadanya ialah bila malah melakukan kebajikan, orang yang malah melakukan kebajikan menunjukkan hati dia sakit, hati dia penuh. Nampak? Mu nak cek hati orang ni sakit, kerohanian dia rusak, dia malah melakukan kebajikan. Banyaklah kebajikan tuan-tuan. Aula kebajikan ialah semaya Jumaat. Kerana kuliah subuh pagi tadi yang bersebut, bermula terdetik di hati siapa kamu klik, Allah Ta'ala beri pahala kebajikan yang cukup banyak. Bila memalah ke semaya Jumaat, ini sebagai penanda hatimu sakit. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya, tuan-tuan. Satu kajian rambang dibuat, termasuk oleh Dr. Fadilah Kamsah. Cuba bayangkan 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya. Kalau 100 orang, 80 tak semaya, 20 semaya. Tuan-tuan duduk di Kuala Berat, tuan-tuan duduk dalam mukim masing-masing, lama dah duduk sini, tuan-tuan boleh kejai mata, tuan-tuan boleh bayangkan berapa peratus di kalangan ahli Korea yang semaya Jumaat. Manusia sudah tidak suka pada kebajikan, pahala. Kalau 80%, 100 orang, 80 tak semaya, 20 semaya, tuan-tuan, logik berhimpun di satu tempat kerana ada nyanyi-nyanyian, kerana ada konsert bagai-bagai lagi lah. Tuan-tuan tu boleh bayar dalam suasana majlis lagu tu semaya ke mana? Tuan-tuan boleh bayangkan kalau berhimpun di satu tempat dalam suasana dengan mabuknya, dengan tak tahu kau sekarang habuk, macam mana semaya? Berapa puluh ribu ibu-ibu tak tubik dah jawapan 80%. Tak tubik dah. Minta maaf lah, amo tahu Terengganu ni final baru ni dengan rap
dengan JDT. Bukan pasal Red Warrior tak boleh masuk final, tak begitu dah. Pukul berapa masuk stadium? Pukul 4 petang. Tuan-tuan boleh jamuk ke tuan-tuan? Amo tak tahu. Kita tanya tuk lebah hak lain lagi. Lama meroyak ke dia kata ustaz Muhtar mai royak tak boleh. Amo malah jawab. Tuan-tuan jamuk tanya ustaz-ustaz. Murabi ambo tanya Ustaz Zahid dulu. Tanya dia. Boleh jawab ke tak? Pukul 4 masuk tu. Asal pukul berapa? Amo tak nafikan ada hak semaya. Tapi berapa persen daripada stadium? Ngorek pukul berapa? Dia semaya. Amo tak nafi ada hak semaya. Tapi waktu tu pemain-pemain tu bik warm up dah. Nak tengok pemain bintang kita. Esok pukul berapa? Tak apa ustaz, nanti habis tu kita klik semaya pukul 12 malam. Tak ada nak semaya pasal munggah bakar kau tu, munggah kala. Subuh semaya ke tuan-tuan? Tuan-tuan jawab sendiri. Berapa ribu nak yawi orang Melayu Islam yang tak semaya? Kalau semaya 4 waktu tak kira semaya. Dia hujan panas ribut kena semaya 5 waktu. Kalau 4, 3, 2, 1 dia kira tak semaya. Mesti ke mana-mana pun kena 5. Nak royak semaya. Bukan setakat mau hidup, mati pun kena semaya. Oleh kerana mu mati, mu kena minta tolong orang semaya. Patut tu email pergi royak ke orang. Tok Lebah dia kata, lepas Zuhur ni minta tolong pergi semaya mayat deh. Pasal mayat tak boleh semaya dah. Dia tak kata begitulah tuan-tuan. Tapi kalau kita sambung ayat, jauh lah tu. Pasal tu batu tu email minta tolong. Bapa tu email semaya mayat. Pasal dia tu mati, tak boleh semaya dah. Kita kena pergi tolong. Batu bila kita tolong semaya, mana ada rokok dengan sujud. Engkau tolong orang tu kan. Muju aku tolong pun muju. Aku kena rokok. Tu mana tuan-tuan? Nak rokok boleh, bayar lebih. Fagot lagu tu. Kenapa? Cuba bayangkan tuan. Kalau kita tidak ada satu program, satu pendekatan, bagaimana nak menarik sahabat-sahabat kita, jiran tangga kita, ahli qaryah kita, negeri kita, negara kita, biar sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala. Ini bukan kerja kecil tuan-tuan. Kita yang pandai kecil. Pasal kita besar kakak lain. Walau anna ahlal qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan jika sekiranya sebuti Korea, sebuti kampung beriman pada aku, pada Allah, mana tanda mu beriman? Mu sujud dan rukuk pada aku. Mana tanda mu beriman? Mu berulang alik ke rumah aku. Mana tanda mu beriman? Mu berada dalam raudhatun min riyadil jannah, iaitu satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu mari dengar orang ngajar. Ini tanda di antara ciri-ciri orang yang beriman. Kalau mu beriman, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nescaya aku akan bukakan pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Sebab itu muslimin muslimat, tutu guru kita tak letih mengajar. Pagi, petang, siang, malam. Katalah nak kata gapo pun. Lepolah nak lepo gapo pun. Tetapi ini sebuah pada beriti untuk mengajar manusia supaya sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala. Aku tak akan berhenti.